Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Zakiah binti Wahab. Saya ingin membentangkan tentang definisi ataupun konsep kanak-kanak pintar cerdas ataupun dalam singkatannya adalah PC. Okey, sebenarnya tidak ada satu definisi yang universal ataupun definisi yang khusus tentang pintar cerdas ini. Terdapat ahli profesional yang memberi definisi PC ini berdasarkan skor kecerdasan itu sendiri. Ataupun yang dipanggil IQ. Okey, di mana IQ-nya melebihi 140 ataupun sisihan piawainya adalah lebih daripada normal. Ataupun juga IQ dia 2.5% melebihi daripada populasi masyarakat semasa. Okey, menurut Carol Bainbridge, iaitu seorang ahli lembaga Indiana Associates for the Gifted, menyatakan tidak ada satu definisi yang khusus tentang PC ini yang mampu diterima oleh semua pihak, terutamanya ibu bapa. Wujudnya pelbagai definisi yang menimbulkan kekeliruan yang sukar untuk mencapai persetujuan orang ramai. Oleh itu, wajarlah untuk kita mempelajari, memahami asal-usul pembentukan istilah PC ini sendiri daripada pelbagai perspektif. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu apalah istilah PC yang digunakan untuk pertama kalinya. Okey, hal ini daripada Francis Galton pada tahun 1869 yang merujuk pada orang dewasa sahaja yang menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang tertentu. Contohnya ahli kimia yang pintar pada masa itu. Manakala kanak-kanak pula boleh mewarisi potensi untuk menjadi orang dewasa yang pintar, dan kanak-kanak yang menunjukkan bakat itu digelar sebagai kanak-kanak PC. Okey, Lewis Terman memperkembangkan pandangan Galton tadi dengan memasukkan elemen IQ. Pada tahun 1900, beliau menjalankan satu kajian jangka panjang tentang kanak-kanak PC ini dan mengkategorikan mereka yang mempunyai IQ 100-400, 1100-400 dan ke atas sebagai kanak-kanak PC. Walau bagaimanapun, kajian beliau mendapati IQ sahaja tidak dapat meramal kejayaan seseorang pada zaman dewasa. Istilah pintar cerdas ataupun perkataan gifted diperkenalkan oleh Guy M. Whipple pada 1920. Konsep pintar merupakan satu istilah rasmi bagi merujuk kanak-kanak yang memiliki kebolehan intelek yang luar biasa. Okey, Davis and Ream pada tahun 1985 membahagikan kepintaran kepada 5 kategori. Kategori yang pertama berasaskan tahap pencapaian yang cemerlang dalam suatu bidang yang diceburi. Dalam sesuatu bidang. Yang kedua, berdasarkan markah pencapaian dalam satu-satu ujian kecerdasan. Yang ketiga, berdasarkan peratusan dalam ujian pencapaian. Yang keempat, berasaskan bakat semula jadi dalam sesuatu bidang ataupun beberapa bidang. Yang lima, berlandaskan kreativiti. Kita beralih pula kepada definisi kepintaran, yakni giftedness, mengikut Public Law 100 hingga 297. Istilah kanak-kanak dan remaja pintar dan berbakat bermaksud kanak-kanak dan remaja yang menunjukkan bukti kebolehan pencapaian yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelek, kreativiti, seni atau keupayaan kepimpinan atau dalam bidang-bidang akademik yang khusus, dan mereka memerlukan perkhidmatan atau aktiviti yang tidak biasa diberikan oleh sekolah untuk memperkembangkan kebolehan-kebolehan yang dia ada seperti yang disenaraikan di atas. Kita beralih pula kepada Gagney's Differential Model of Giftedness. Okey, PC ini merupakan potensi yang perlu dipupuk, dan konsep ini membezakan apa yang boleh dicapai dengan apa yang akan dicapai oleh kanak-kanak itu. Keluarbiasaan potensi yang dimiliki oleh mereka merupakan apa yang menyebabkan mereka pintar. Namun, persekitaran juga menentukan sama ada potensi tersebut membawa kepada kejayaan. Jadi, mereka yang menggunakan definisi PC ini menekankan kepentingan kesesuaian persekitaran. Terang serba sedikit, Differential Model of Giftedness and Talent ataupun singkatannya adalah DMGT. Okey, menurut Gagney ni, dalam DMGT ni ia mencadangkan satu perbezaan yang jelas di antara kedua-dua konsep yang paling asas dalam bidang pendidikan, yang berbakat ataupun berbakat pintar cerdas.
Yang kedua, terdapat 5 komponen di dalam DMGT ini, iaitu kebolehan semula jadi, kecekapan, intrapersonal dan proses perkembangan. Okey, apakah maksud berbakat? Berbakat merujuk kepada keadaan seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang tertentu, sama ada dalam bidang akademik ataupun bidang bukan akademik. Menurut Getnis 1995, seseorang itu akan dianggap berbakat dalam bidang tertentu apabila dia menunjukkan potensinya dalam bidang tersebut. Kadang-kadang pencapaian dalam bidang itu belum tentu terbukti dengan cemerlang. Okey, pintar cerdas ini merujuk situasi seseorang yang berbakat berjaya mencapai kecemerlangan dalam domain-domain bakatnya dalam peringkat-peringkat yang tentu, kata Getny pada tahun 1998. Okey, individu pintar cerdas ini adalah individu yang berbakat. Seseorang yang berbakat belum tentu menjadi seseorang yang pintar cerdas. Banyak faktor yang akan mempengaruhi laluan seseorang yang dianggap pintar cerdas ini dalam sesuatu bidang, ialah seorang yang berbakat dan juga cemerlang dalam bidang yang tertentu. Okey, pintar cerdas ni merupakan potensi yang perlu dipupuk, dan konsep ini membezakan apa yang boleh dicapai dengan apa yang akan dicapai oleh kanak-kanak. Keluarbiasaan potensi yang dimiliki oleh mereka merupakan apa yang menyebabkan mereka pintar. Namun, persekitaran menentukan sama ada potensi tersebut membawa kepada kejayaan. Jadi, mereka yang menggunakan definisi PC ini menekankan kepentingan kesesuaian persekitaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Izana binti Inu ingin meneruskan pembentangan yang telah dibuat oleh ahli kumpulan saya, iaitu Hana Zakiah binti Wahab. Okey, pada kali ini saya ingin meneruskan pembentangan dan saya ingin menceritakan berkaitan dengan masalah dan juga ciri-ciri yang dihadapi oleh masalah murid yang bermasalah dari segi pintar cerdas. Okey, pertama sekali kita kena tahu dulu apa teori yang mengatakan berkaitan dengan masalah murid pintar cerdas ni. Okey, sebenarnya ada 4 teori yang menceritakan tentang masalah ini. Yang pertama ialah teori Renzulli, teori Gardner, teori Sternberg dan juga teori Getnis. Okey, apa yang ingin saya fokuskan adalah mengenai apa yang telah dikatakan menurut teori Renzulli. Okey, menurut teori ni, beliau mengatakan bahawasanya murid pintar cerdas ni lahir daripada 3 interaksi. 3 interaksi ni mengikut ciri-ciri utama lah. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, kebolehan intelek yang tinggi. Yang kedua, komitmen terhadap tugasan. Dan yang ketiga ialah daya kreativiti yang tinggi. Okey, bagaimana kebolehan intelek yang tinggi ni? Maksudnya, mereka murid-murid ni mampu untuk memproses maklumat, mengintegrasikan pengalaman yang sedia ada, mampu berfikir aras tinggi dan mampu mendapatkan maklumat daripada sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka. Maksudnya, mereka mampu berfikir lebih jauh berbanding dengan murid biasa. Okey. Kalau yang kedua, ciri yang kedua ialah ciri komitmen terhadap tugasan. Maksudnya, murid mampu mempunyai ketabahan yang sangat tinggi, mampu bekerja keras, mampu mempunyai keyakinan untuk melakukan satu perkara dan juga mempunyai minat yang sangat mendalam dalam sesuatu perkara itu berbanding dengan murid biasa. Maksudnya, kalau murid tu cenderung untuk minat satu benda tu, dia akan terlalu minat berbanding dengan murid biasa. Okey. Dan ciri yang terakhir, yang ketiga ialah daya kreativiti yang tinggi. Maksudnya murid ni dia suka berimajinasi, dia sangat kreatif dalam melakukan satu perkara di mana murid lain tak boleh berfikir tentang benda tu. Okey. Sekarang ni kita tengok kepada ciri secara umum. Ciri-ciri murid yang bermasalah pintar cerdas. Yang pertama ialah mempunyai pengamatan yang sangat tinggi. Maksudnya menyedari sesuatu dengan lebih teliti berbanding kanak-kanak lain. Maksudnya jika mereka memperoleh sesuatu soalan ataupun sesuatu aktiviti yang mereka perlu jalani, mereka akan sangat teliti dalam melakukan aktiviti tersebut, menjawab soalan tersebut. Mereka akan sangat teliti berbanding dengan murid lain. Murid lain mungkin akan ada benda yang mereka terlepas pandang, tapi kalau murid yang bermasalah pintar cerdas ni, mereka akan sangat teliti dan tak mungkin akan terlepas pandang dalam melakukan satu perkara tu. Seterusnya, mereka mempunyai ingatan daya yang sangat tinggi, di mana mereka mampu menyimpan satu perkara dalam memori mereka tu dengan sangat luas dan mampu mengingati tentang satu perkara tu dengan sangat cepat. Maksudnya berbanding dengan murid lain, murid pintar cerdas ni dia mampu untuk ingat satu perkara tu dengan cepat dan banyak dalam masa yang sangat singkat lah berbanding dengan murid biasa. Dia mampu simpan banyak benda dalam memori mereka itu. Okey. Seterusnya, mereka murid bermasalah ni dia mampu menunjukkan murid yang bermasalah pintar cerdas ni dia mampu menunjukkan kemajuan yang menjangkau peringkat umum mereka. Sebagai contoh, kalau kita berikan tugasan, mereka mampu menjawab tugasan untuk golongan-golongan yang umur atas pada mereka. Maksudnya
contoh, kalau mereka darjah 1, mereka mungkin mampu menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan UPSR darjah 6. Okey. Lepas tu seterusnya, ciri yang seterusnya, murid-murid ni dia gemar bekerja sendiri. Kenapa? Kerana mereka sangat cerdas, mereka sangat pintar. Jadi mereka sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk menyelesaikan sesuatu soalan itu. Jadi mereka gemar bekerja sendiri sebab mereka yakin dengan diri mereka, mereka mampu melakukannya tanpa bantuan rakan-rakan mereka. Okay, yang seterusnya, murid-murid yang bermasalah ni dia mudah berasa bosan dengan kerja-kerja rutin. Hal ini kerana mereka ni dia sukakan sesuatu yang mencabar, dia sukakan perkara yang baru setiap hari kerana mereka kan otaknya pintar, jadi mereka perlukan benda baru setiap hari untuk mereka pelajari. Mereka akan mudah bosan jika kita berikan soalan yang sama. Okey, seterusnya kita boleh lihat masalah utama murid pintar cerdas ataupun berbakat ni. Masalah yang pertama ialah masalah penyesuaian. Perkembangan bahasa dan keupayaan intelek yang tinggi boleh menimbulkan persepsi negatif. Okey, hal ini bermaksud jika kita memberikan sesuatu situasi, sesuatu soalan, hal ini dapat dibuktikan dengan kalau kita memberikan satu soalan kepada mereka, soalan tu lebih rendah berbanding dengan keupayaan intelek yang mereka ada. Jadi mereka akan tidak mampu untuk berfikir selaras dengan apa yang kita berikan. Jadi timbullah persepsi negatif dari mereka terhadap soalan tersebut. Jadi mereka tidak mampu untuk menyesuaikan diri mereka dengan situasi yang mereka dapat. Dengan soalan yang mereka dapat tu, mereka tak mampu untuk sesuaikan dengan keupayaan intelek diri mereka kerana keupayaan intelek diri mereka terlebih tinggi berbanding dengan tahap soalan yang telah kita berikan kepada mereka. Okey, yang seterusnya, masalah murid kurang sabar dan juga kurang bekerjasama kerana mempunyai pandangan berbeza. Okey, tadi saya sudah tekankan bahawasanya murid ni dia terlebih pintar, dia mempunyai daya intelek yang sangat tinggi. Jadi mereka sangat yakin dengan diri mereka. Mereka mempunyai pandangan yang sangat mereka yakin dengan pandangan mereka. Jadi mereka tak mampu untuk menerima pandangan orang lain. Jadi ini menunjukkan mereka tak suka bekerjasama kerana mereka yakin dengan keputusan mereka dan ingin bergerak secara solo maksudnya. Jadi itu sahajalah ciri-ciri dan juga masalah murid pintar cerdas buat kali ini. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cara bagaimana untuk mengenal pasti murid yang bermasalah pintar cerdas ataupun berbakat ini. Jadi secara umumnya murid yang bermasalah pintar cerdas ini dapat kita kenal pasti melalui sampel hasil tugasan yang telah diberikan oleh guru-guru. Jadi melalui sampel tersebut kita boleh mengenal pasti murid-murid ini mempunyai masalah pintar cerdas ataupun tidak. Okay, seterusnya melalui pandangan daripada guru dan juga pakar, kita juga dapat mengenal pasti masalah murid yang pintar cerdas ataupun berbakat ini. Seterusnya melalui prestasi akademik juga dapat kita kenal pasti. Sebagai contoh, biasanya murid-murid yang mempunyai masalah pintar cerdas ini mempunyai prestasi akademik yang sangat-sangat cemerlang. Jadi melalui prestasi tersebut, keputusan tersebut, kita dapat mengenal pasti murid-murid tersebut mempunyai masalah pintar cerdas ataupun tidak. Jadi cara untuk mengenal pasti murid yang bermasalah pintar cerdas ini juga daripada dua aspek. Dapat dikenal pasti daripada dua aspek, iaitu daripada aspek positif dan juga aspek negatif. Okey, dari aspek positif, dapat kita kenal pasti murid-murid tersebut mempunyai masalah pintar cerdas. Sebagai contoh, mereka dapat belajar dengan cepat dan mudah. Mereka juga mempunyai sifat ingin tahu yang lebih tinggi. Mereka mempunyai kemahiran kognitif, cekap, jelas dan juga tepat. Dan mereka mempunyai persepsi perkaitan yang sangat-sangat baik. Mereka juga mempunyai potensi kreativiti dan sensitiviti. Murid-murid yang mempunyai masalah pintar cerdas ini juga lebih tahu dan berminat terhadap banyak perkara dan peristiwa, di mana kanak-kanak biasa tidak pernah menyedari tentang perkara dan peristiwa tersebut. Okay, selain itu, murid dari aspek positif juga dapat kita kenal pasti
murid pintar cerdas ini mempunyai keinginan yang kuat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Okey, dari sudut negatif pula, murid yang pintar cerdas ini biasanya mereka ni terlalu hyperaktif. Mereka tidak boleh duduk diam dan asyik hyperaktif lah, tidak boleh duduk diam. Dan mereka juga bila mereka tidak boleh duduk diam, mereka sering mengganggu rakan-rakan sekeliling untuk belajar. Dan mereka juga tidak acuh dengan kerja yang diberikan oleh guru mereka. Kadang-kadang mereka buat dan kadang-kadang juga mereka tidak membuat kerja yang diberikan oleh guru. Dan dari sudut negatif, kita juga boleh mengenal pasti murid yang bermasalah pintar cerdas itu apabila mereka ni kerap kali silap mengeja ataupun tugasan yang telah mereka lakukan tidak kemas, disebabkan mereka ni apabila mereka terlalu pintar cerdas, mereka akan tidak sabar untuk mengetahui perkara-perkara yang selanjutnya. Jadi disebabkan itulah tugasan yang selalu mereka buat ni tidak kemas. Kadang-kadang ada juga ejaan mereka salah. Jadi itulah antara sedikit cara untuk kita kenal pasti murid-murid tersebut mempunyai masalah pintar cerdas ataupun berbakat. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai cara membantu pelajar pintar cerdas. Okey, cara membantu pelajar pintar cerdas ni saya sertakan dua cara. Salah satu cara adalah program pengayaan dan yang kedua adalah program ekspres. Okey, apa yang dimaksudkan dengan program pengayaan ni? Konsep program pengayaan ni dia sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar, di mana aktiviti pengayaan ni dia memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan lagi sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya cipta serta bakat kepimpinan. Jadi dalam aktiviti program pengayaan ni akan menggalakkan lagi pelajar untuk mencungkil sifat ingin tahu mereka, bagaimana mereka ingin berdikari, bagaimana sifat kepimpinan mereka dan mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka. Antara aktiviti yang boleh dijalankan di bawah program pengayaan ini adalah yang pertama, aktiviti yang bersifatkan diri, di mana aktiviti yang hanya perlu disiapkan oleh dirinya sahaja, iaitu individu. Okey, seperti yang diterangkan sebentar tadi, pelajar pintar cerdas ni adalah pelajar yang mempunyai kebolehan ataupun kreativiti yang berbeza daripada rakan-rakan sebayanya yang lain. Jadi aktiviti yang bersifatkan diri ataupun individu ini membolehkan pelajar pintar cerdas ni mengembangkan lagi potensi akal yang dikurniakan dan memikirkan sesuatu yang tidak boleh difikirkan oleh rakan-rakan sebayanya yang lain. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan adalah aktiviti seperti melukis, aktiviti berenang dan sebagainya. Jadi dengan ni, melalui aktiviti-aktiviti ini dapat mengembangkan lagi daya intelektual mereka. Okey, aktiviti yang kedua yang boleh dilakukan di bawah program pengayaan ini adalah yang kedua adalah aktiviti yang memerlukan murid mencari maklumat yang lebih mendalam tentang sesuatu topik. Okey, pelajar pintar cerdas ni dia mempunyai daya IQ yang tinggi daripada rakan-rakan sebayanya yang lain. Jadi bila kita bagi suatu tugasan ataupun soalan yang perlu kepada suatu pencarian maklumat yang mendalam, jadi ini akan lebih menarik minat mereka untuk belajar dan terus belajar dan mencari penyelesaian kepada soalan tersebut. Kerana biasanya pelajar pintar cerdas ni dia memang seorang yang suka mencari, suka meneroka sebab daya IQ mereka lebih tinggi. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan adalah aktiviti soalan tugasan kerja rumah, aktiviti seperti soalan-soalan sains dan soalan yang perlu kepada meneroka.
Aktiviti yang ketiga adalah aktiviti yang bersifat penyiasatan. Okey, aktiviti yang bersifat penyiasatan ni biasanya pelajar pintar cerdas ni memang akan sukalah sebab mereka boleh menyiasat, mereka boleh memerhati sesuatu berdasarkan situasi yang berlaku. Jadi contoh aktiviti yang bersifat penyiasatan adalah melakukan projek ataupun tulis laporan. Biasanya projek-projek ni akan membantu pelajar pintar cerdas ni untuk lebih mengembangkan lagi minat mereka terhadap sesuatu pemerhatian yang berlaku di sekeliling mereka. Okey, seterusnya, cara membantu pelajar pintar cerdas ni adalah melalui program Express. Okey, contoh program Express yang dilakukan adalah beri peluang murid belajar ikut kadarkan dirinya. Okey, pelajar pintar cerdas ni kalau kita tengok dalam kelas, dia akan nampak ketara lah cara mereka berfikir, cara mereka buat kerja, dilihat ketara perbezaannya daripada rakan-rakan sebayanya yang lain. Jadi ada pelajar pintar cerdas ni dia bijak dalam sains, bijak dalam matematik. Jadi melalui program Express ni kita sebagai guru beri peluang kepada pelajar tu untuk belajar mengikut kadarkan dirinya. Contohnya kita bagi pelajar tu kalau dia nampak hebat dalam sains, kita bagi banyak lagi soalan sains. Kalau dia nampak hebat dalam matematik, kita bagi lagi banyak lagi soalan-soalan berbentuk matematik ataupun nombor-nombor supaya lebih merangsang minda mereka untuk berfikir mengikut kadar kemampuan mereka sendiri. Okey, seterusnya program Express. Contoh program Express yang boleh dilakukan adalah pisahkan murid dengan rakan sekelas. Okey, ada kalau kita tengok dalam bilik darjah, ada pelajar tu kan dia akan nampak lagi bijak daripada rakan-rakan yang lain. Jadi kita sebagai guru ni boleh memisahkan pelajar tersebut daripada rakan-rakan sekelasnya yang lain sebab biasanya pelajar-pelajar yang lagi bijak ni dia akan rasa bosan bila dia tak dapat belajar mengikut kadar kemampuan dia. Maksudnya bila buat soalan bahasa Inggeris ke, dia akan rasa senang je benda tu sebab kadar IQ dia ni lagi tinggi daripada rakan-rakan sebayanya yang lain. Sedangkan rakan-rakan dia yang lain dia akan rasa benda tu susah. Jadi guru kita sebagai guru ni boleh maksudnya letak mereka dalam kelas yang mereka rasa lagi mampu untuk hadapi soalan-soalan dan sesuai dengan kadar kognitif mereka. Okey, program Express ni juga contoh dia beri peluang murid bekerjasama dengan murid yang lebih tua. Jadi bila kita pisahkan kelas antara mereka dengan rakan kelas ni yang lain, jadi kita boleh letakkan pelajar-pelajar pintar cerdas ni di dalam kelas yang mempunyai pelajar-pelajar yang lebih tua. Maksudnya kadar keupayaan mereka untuk berfikir tu sama level dengan pelajar pintar cerdas ni. Jadi mereka akan rasa akan ada persaingan lah di dalam bilik darjah. Jadi barulah mereka akan rasa seronok untuk belajar.